Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi ayat yang ke-20 daripada surah Saba, surat 430. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk. Wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, ataupun apa yang disangkakan oleh iblis tentang mereka itu sekarang ini telah jadi benar. Fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin, maka mereka itu mengikuti iblis itu kecuali satu kumpulan daripada orang-orang yang beriman. Jadi dalam bahagian ayat ni Allah SWT nak cerita, setelah daripada Allah Ta'ala sebut golongan yang tidak bersyukur, iaitu pokok sahabat yang tidak bersyukur kepada Allah SWT, yang mana mereka tidak mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah SWT dengan cara beriman, dan mereka pada ketika itu diseliputi oleh kesombongan, maka mereka telah mensyirikkan Allah SWT, dan mereka iaitu mereka menzalimi diri mereka, mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT, dan mereka tu dengan sebab rezeki yang mereka dapat, mereka rasa rezeki itu adalah daripada usaha mereka, bukan daripada pemberian Allah SWT, maka mereka berdoa kepada Allah Ta'ala supaya jadikan jarak tempat-tempat perdagangan mereka itu begitu jauh, supaya mereka sahaja yang mempunyai modal yang besar, kekuatan kafilah dapat merentasi pada pasir yang jauh, yang mana orang miskin tidak dapat menyaingi mereka. Jadi mereka mahu membolok, mereka mahu menguasai, memonopoli kekayaan. Itu semua adalah kerana sombong dan tidak bersyukur di atas nikmat Allah SWT. Sedangkan sebelum daripada ni Allah SWT telah memberikan kepada mereka macam-macam nikmat, yang mana mereka dapat bermusafir dengan mudah, kerana di tengah-tengah perjalanan mereka itu ada kota-kota, ada bandar-bandar yang dapat mereka berehat singgah. Tetapi oleh kerana kesombongan mereka dan mereka mahu memonopoli perniagaan, jadi mereka tidak mahu orang miskin itu dapat bersaing dengan mereka. Kemudian mereka ni tidak bersyukur kepada Allah SWT, maka Allah SWT memberi komentar bahawa mereka yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dan juga tidak bersabar di atas ujian yang Allah SWT berikan kepada mereka, yang ini seperti yang kita baca dalam ayat yang ke-16 itu, oleh kerana mereka telah kufur kepada Allah SWT, Allah SWT telah runtuhkan empangan mereka dan diganti pula dengan dua kebun yang tidak dapat menghasilkan tanaman seperti mana sebelum daripada ni. Hanya ada sedikit sahaja daripada pokok bidara. Jadi hak kemewahan sebelum pada ni lah.
Jadi Allah SWT memberi komentar tentang sebab apa terjadi demikian, kerana mereka tu telah menjadi mangsa kepada syaitan. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dia ada dua terjemahan bagi ayat ni. Terjemahan yang pertama, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Ataupun satu makna lagi, iblis telah mendapati sangkaannya itu tepat, benar tentang mereka tu. Hal ini merujuk pada apa? Itu merujuk kepada bila mana syaitan itu telah diusir oleh Allah SWT kerana dia sombong, takabur, tidak mahu memberi sujud perhormatan kepada Adam AS. Maka Allah Ta'ala usir dia daripada syurga, dan dia berjanji dengan Allah SWT untuk menyesatkan anak-anak Adam ni daripada siratal mustaqim. Iaitu syaitan kata kepada Allah Ta'ala, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kamu tidak akan dapati kebanyakan mereka tu orang-orang yang bersyukur. Hak tu syaitan nak. Jadi hak syaitan kata kamu tidak akan dapati kebanyakan mereka tu syukur, maknanya ni kata-kata syaitan tentang masa tu. Pada masa tu dia syaitan kata pada waktu tersebut, waktu yang Allah Ta'ala usir dia daripada syurga, dan kamu tidak dapati mereka tu ramai bersyukur tu bila berlaku sekarang ni lah. Sekarang ni maknanya syaitan ni dia tidak tahu sedikit pun apa yang akan berlaku nanti. Maknanya waktu dia diusir daripada syurga, masa tu ada yang Hawa je ada je, anak-anak ada, orang lain tak ada. Tetapi oleh kerana syaitan ni tahu Nabi Adam ni dia akan berketurunan, ada zuriat, jadi dia janjikan Allah SWT untuk menyesatkan semua anak Adam ni. Kamu tidak akan dapati mereka tu melainkan sedikit sahaja yang bersyukur, ramai yang tidak bersyukur, ramai yang kufur. Hak tu hak sangkaan dia. Dia kata tu sebagai sangkaan ataupun sebagai nekat dia untuk menyesatkan anak Adam. Maknanya seolah-olah iblis kata kamu akan tengok nanti ramai di kalangan mereka tu akan ikut aku, tidak akan ikut jalan yang lurus. Itu janji tekad daripada syaitan untuk menyesatkan manusia. Dan bila mana manusia ni diperingatkan supaya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, supaya bersabar di atas segala ujian yang menimpa mereka, tiba-tiba mereka tidak bersyukur, mereka tidak beriman, mereka jadi mecok, mereka tolak takdir kerana musibah yang menimpa mereka. Maka pada ketika itu sangkaan syaitan jadi benar lah. Kalau syaitan kata kamu tidak akan dapati kebanyakan mereka itu bersyukur, maka nyata sekarang ini terbukti. Terbukti lagu mana? Terbukti iaitu mereka tu kufur kepada Allah SWT, mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT. Maka dengan sebab itulah mereka itu ikut syaitan, kecuali satu kumpulan sahaja yang beriman, yakni orang yang sabar dan syukur. Itu komentar daripada Allah SWT setelah daripada cerita puak-puak sahabat ni sebagai golongan yang kufur, yang tidak terima hukuman daripada Allah SWT, yang mana mereka tidak terima takdir Allah Ta'ala. Berbeza dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang mana mereka tu bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT tambah kepada mereka tu nikmat-nikmat dia. Adapun golongan sahabat ni, mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT, maka pada ketika itu nyatalah, benarlah sangkaan syaitan terhadap manusia tu, bahawa kebanyakan mereka tu tidak syukur kepada Allah SWT.
wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Ini satu jawapan kepada satu muslihat, satu syubhat. Syubhat kata orang-orang yang tidak faham tentang benda ni, dia kata ini berarti syaitan telah mendapat kuasa untuk menyesatkan manusia. Maknanya orang-orang yang jadi sesat ni kerana syaitan berjaya menguasai mereka. Yang ini Allah SWT memberi peluang kepada syaitan untuk menguasai manusia. Maka dengan sebab tu manusia ni dia jadi majbur. Mana dia telah ditundukkan, dia telah dikalahkan oleh syaitan. Dia tidak ada kuasa apa-apa. Bila syaitan nak menyesatkan mereka, maka mereka pun automatik jadi lemah, jadi ikut syaitan. Jadi Allah SWT nak beritahu pada kita di sini bahawa orang yang tidak bersyukur dan orang yang tidak bersabar tadi, mereka kufur kepada Allah SWT bukan kerana syaitan menguasai mereka. Salah lagu tu. Allah Ta'ala kata wa makana lahu alaihim min sultan. Sikit rabuk pun tak ada kuasa bagi syaitan itu untuk menundukkan manusia. Jadi sekarang ni manusia dia tidak boleh menyalahkan kesesatan dia tu 100% pada syaitan, tak boleh. Jadi dia kena letak kesalahan itu atas diri dia. Kenapa? Kerana syaitan ni dia tidak dapat menguasai kita. Allah Ta'ala tak benarkan syaitan ni menguasai kita. Apa-apa manusia jadi sesat. Manusia jadi sesat ni kerana mereka tu diperdaya oleh syaitan. Jadi syaitan membisikkan hati mereka dengan kejahatan, lalu manusia terima dan dia pun turut syaitan. Maka pada kita itulah dia jadi sesat. Maknanya syaitan ni Allah Ta'ala kata min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Aku berlindung daripada kejahatan syaitan ni yang sentiasa mendekati manusia, yang sentiasa membisikkan fi sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan dalam dada manusia. Allah Ta'ala kata dalam dada, bukan dalam hati. Maknanya hati ni hati ni tidak dapat dikuasai oleh syaitan. Cuma syaitan tu dia duduk kawasan dada ya. Hati duduk dalam dada. Jadi syaitan ni setakat masuk dalam dada, dia tidak boleh masuk menguasai dalam hati. Dia duduk beratu je. Jadi nak beritahu pada kita bahawa syaitan ni dia tidak ada kuasa untuk menjadikan kita ni kafir, menjadikan kita ni tidak bersyukur, tetapi dia membisikkan, dia memperdayakan kita. Maka bila dia perdayakan kita ataupun dia menghiaskan kepada kita benda-benda yang jahat, lalu kita turut, berarti kita kalah. Jadi manusia ni dia ada ikhtiar, dia ada pilihan, dia ada kekuatan, kerana Allah SWT telah tunjukkan kepada dia dengan akal dia, dengan ada wahyu maka manusia itu sendiri yang pilih. Jadi bila di hadapan Allah Ta'ala, bila perbicaraan di hadapan Allah Ta'ala, maka dia tak boleh nak kata syaitan telah menyesatkan aku. Allah Ta'ala tak terima hujah tu. Sebab apa? Sebab tak ada kuasa bagi syaitan untuk menjadikan kita ni kalah pada dia. Melainkan kita dengar buah dia. Kita dengar buah dia, jadi kita turut. Waktu itulah kita kalah. Jadi seseorang itu tak boleh nak kata kita ni majbur, dipaksa oleh syaitan sehingga jadi kafir. Tidak. Manusia ni jadi kafir kerana pilihan dia. Allah Ta'ala letak dalam diri manusia ni akal, fitrah, ada syahwat, ada syaitan yang mari membisik, ada malaikat yang membisikkan pada perkara-perkara baik pada manusia. Jadi banyak faktor-faktor yang ada di sekeliling manusia ni untuk dia jadi beriman ataupun tidak. Terserah pada dia untuk buat keputusan. Jadi Allah Ta'ala kata tidak ada sultan, tidak ada sebagai kekuasaan bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Apa-apa jadi lagu ni? Illa lina'lama ma yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak.
Melainkan untuk kami membezakan siapakah yang beriman dengan hari akhirat dan siapa pula yang berada dalam keraguan tentang hari akhirat. Maknanya hak jadi turut syaitan ni kadang dia tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat, dia ragui. Dia rasa comel kalau syaitan suruh. Sebab syaitan kata kamu curilah, kamu merampoklah, kamu buatlah perbuatan-perbuatan jahat, tak apa. Ya, tapi kalau orang tu dia beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, dia tak berani. Sebab setiap daripada perbuatan yang dia buat ni ada pembalasan. Ada pembalasan. Buat baik dibalas dengan baik, dengan syurga. Buat jahat dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan neraka. Jadi dia yakin ada hari pembalasan, ada hari akhirat, maka dia akan jadi orang yang baik. Sebab dia tahu ada pembalasan. Jadi Allah SWT memberi peluang kepada syaitan untuk membisikkan kepada manusia ni, kerana ini adalah ujian. Illa lina'lama, untuk kita tahu. Untuk kita tahu ni, untuk kami tahu, bukan berarti Allah Ta'ala tidak tahu. Jadi dengan arti Allah Ta'ala nak zahirkan ilmu dia. Untuk Allah SWT, illa lina'lama ma, melainkan untuk kami mengetahui. Melainkan untuk kami mengetahui. Maknanya bukan kata sebelum ni Allah Ta'ala tidak tahu, buat lagu ni baru dia tahu. Tidak. Allah Ta'ala nak zahirkan ilmu dia. Tujuan dia apa? Untuk membezakan siapakah yang beriman dengan hari akhirat, yakni orang tu akan tolak gangguan-gangguan syaitan. Mimman wa min hafisyak, orang yang berada dalam keraguan, jadi mereka ni orang yang dengar buah syaitan. Sebab syaitan membisikkan keraguan dalam hati dia. Jadi bila syaitan membisikkan keraguan dalam hati dia, hak jahat nampak baik, hak baik nampak jahat. Jadi pada ketika tu dia sebenar manusia tadi diuji oleh Allah SWT. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Allah SWT, Tuhan engkau itu atas setiap sesuatu dia menjaga. Maknanya semua ni dalam jagaan dia, yakni syaitan tidak boleh menguasai kamu sikit pun. Dia hanya boleh membisikkan. Maka Tuhan jaga kamu dengan cara lagu mana? Isti'azah, minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan jaga kamu. Baca ayat kursi, baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi itu cara Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga kamu daripada disesatkan oleh syaitan, asalkan kamu sentiasa bersyukur kepada Allah SWT, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Maka Tuhan jaga. Tuhan jaga orang beriman ni daripada gangguan syaitan. Syaitan tidak ada kuasa. Qul ud'u allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Jadi setelah daripada Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita dua golongan ni, golongan yang syukur sabar, contoh dia Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan contoh orang yang tidak syukur tidak sabar ni iaitu pokok sabar. Jadi orang syukur dan sabar ni orang yakin dengan adanya hari akhirat, dia tidak meragui. Orang yang tidak syukur, tidak sabar, tidak beriman dengan Allah, mereka inilah golongan yang engkar akhirat. Seperti mana kita baca daripada awal lagi ayat ketiga tu, cerita orang engkar akhirat. Orang ni kalau dia engkar akhirat, maka dia tak akan percaya satu batu. Kalau mereka terima adanya hari akhirat, sebab orang-orang kafir ni Allah Ta'ala kata amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fi mukhtalifun. Mereka tu bertanya-tanya tentang apa sebenarnya. Mereka tu bertanya-tanya iaitu tentang hari kiamat. Allazi hum fi mukhtalifun, kiamat tu mereka dalam keadaan berkecamuk, mereka saling bertelingkah, mereka tidak sependapat.
Satu golongan kata kita mati ni sesat. Tak adalah kehidupan kita. Satu tu pula kata bila kita, kalau kata ada kiamat, dah. Kalau kita kaya lah ni, maknanya kita kaya di akhirat. Satu golongan pula kata kalau kiamat ada, tak apa. Kita ada ni, berhala-berhala, kita ada Lat, ada Uzza, ada Manat, ada macam-macam malaikat orang kita sembah, orang kita panggil ni, semua ni akan tolong kita. Jadi kita atas dunia ni jahat setara mana pun, zalim setara mana pun, dah. Oleh kerana kita ni ada berhala-berhala yang kita sembah ni, sama ada berhala tu malaikat ke, jin ke, dah. Wali-wali ke, nabi ke, orang soleh ke, semua ni akan memberi syafaat kepada kita. Tak payah bimbang. Jadi Allah Ta'ala nak jawab sin ni. Orang yang angkat akhirat ni, dia angkat tolak, dia kata akhirat ni mustahil berlaku kerana jasad kita ni hancur, tak mungkin. Satu golongan kata kalau kita terima ada akhirat, tak apa, Allah Ta'ala tak boleh nak hukum kita sebab kita ada orang yang boleh menyelamatkan kita. Jadi konsep syafaat ni mereka salah faham. Jadi konsep syafaat bagi mereka ni, kita buat jahat setara mana pun tak apa, ada orang tertentu boleh kecek dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan bimbang, beres. Baca kita kena kecek ke orang apa tempat aksesori khatan dah. Demo pasal kau ni tak apa, kena sampai tunjuk kawan-kawan gi sesat dengan JPJ. Tu bagi tak boleh percaya belaka. Tak. Tu syafaat tu. Walaupun demo kena sampai ke gapo wak mari sini, dah. Tunjuk ni JPJ lepas. Beres, tak kena sampai. Tak boleh pakai buat. Itu adalah janji-janji palsu. Jadi orang-orang yang syirik kepada Allah SWT ni, dia sembah berhala di semua malaikat ni, dah. Dia kira malaikat-malaikat ni, berhala-berhala ni lah akan kecek di hadapan Allah Ta'ala, akan menyelamatkan mereka nanti. Jadi Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi supaya kata kepada mereka, Kul, katakanlah wahai Muhammad, serulah orang-orang yang kamu dakwa selain daripada Allah Ta'ala. Maknanya bila hari akhirat nanti kamu akan dihukum di hadapan Allah SWT, ya, kamu panggil semua kamu dakwa selain daripada Allah Ta'ala ni, boleh ke tidak mereka ni akan mari tolong kamu, menyelamatkan kamu daripada kemurkaan Allah Ta'ala pada hari kiamat tu. Panggil, seramai mana kamu ada, berapa berhala kamu ada, kamu ada 3 kau, kamu ada 10 kau, kamu ada 360 kau, panggil ke mana ada. Apakah itu dapat menyelamatkan kamu? Kita ni banyak, wali Naubah 41 orang, wali Abda, wali Kutub, semua tu mereka suruh untuk menyelamatkan. Panggil belaka, boleh ke tidak pada waktu tu Abdul Qadir Jalani mai tolong? Boleh ke orang tu orang ni? Hatta sebenarnya pada hari kiamat ni, Nabi dalam keadaan ketakutan pada waktu tu, tak bengah Nabi sujud di hadapan Allah SWT, memuji Allah SWT, sehinggalah Allah Ta'ala kata, Ya Muhammad, is'al, mintalah syafaat kamu akan diterima. Barulah Nabi bengah, akak kepala minta, sebut pada Allah Ta'ala. Jadi bagai syafaat ni, dia bukan bagai pergantungan. Syafaat ni hanyalah penzahiran kepada kasih sayang, tu je. Allah Ta'ala nak memberi kemuliaan kepada orang beriman, dia boleh tolong orang tu orang ni. Jadi kita ni tak boleh nak berharap syafaat. Kita tidak diajar supaya mengharapkan syafaat. Bacalah dalam mana-mana ayat Quran, kita ni bukan diajar supaya mengharapkan syafaat. Sebab cara Quran sebut iman amal. Cuma oleh kerana kita ni ada kelemahan, ada kekurangan, bolehlah Nabi tolong, orang beriman tolong, ataupun malaikat tolong. Jadi kasihannya Nabi pada kita tu, Nabi sebut kita. Tapi kita tak boleh nak tahap-tahap tu. Bukan cara dia. Untuk selamat ni,
Sebab syafaat ni dua syarat. Yang pertama, kita tu layak ke tidak. Kalau kesalahan JPJ ni ada boleh compound, ada boleh dikurangkan. Ada orang tak boleh. Jadi Allah Taala kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Taala tidak akan ampunkan orang yang syirik pada dia. Tapi kalau orang tu atas dunia tu dia sebut ya Abdul Qadir Jalani, ya Hussein, ya Ali, ya Fatimah, ya Rasulullah, adrikni, agisni, tu macam mana? Seru selain daripada Allah Ta'ala dalam benda luar daripada upaya makhluk, luar daripada sebab musabab, syirik. Tiba-tiba kita syirik pada Allah Ta'ala. Jadi syarat nak dapat syafaat, pertama Allah Ta'ala kenal pada kita, syarat dia. Kemudian Allah Ta'ala memberi kebenaran kepada siapa, Nabi ke, malaikat ke, barulah lulus. Boleh orang itu nak sebut nama kita dah dapat Allah Ta'ala. Dua syarat. Jadi kalau tak cukup syarat ni, tak boleh nak bergantung. Sebab itulah kita diajar dalam Quran ni supaya kita beriman dan beramal soleh. Itu cara dia. Syafaat tu hanya pernyataan kepada kasih sayang Nabi ataupun orang beriman kepada orang beriman lain. Sekadar tu, kita tak boleh nak tahan tu. Hak kamu seru selain daripada Allah Ta'ala tu, kamu panggil lah, serulah. Hak kamu dakwa selain daripada Allah Ta'ala, yakni supaya tolong kamu, la yamlikuna mithqala dzarrah, sebenarnya mereka itu sedikit pun, walaupun seberat zarrah, mereka tidak memiliki apa-apa di langit maupun di bumi. Maknanya hak kamu seru selama ni sehingga kamu syirik kepada Allah SWT, sebenarnya mereka itu tak ada apa-apa kuasa. Tak ada apa-apa kuasa, kerana ia sebenar-benar berkuasa. Ia memiliki langit dan bumi, apa-apa yang ada dalamnya itu adalah Allah Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baca semua tu. Mana kerajaan, pentadbiran, penciptaan, semua ni hak Allah Ta'ala. Tak ada ruang untuk kita panggil selain daripada Allah Ta'ala. Semua tu tidak ada kuasa, tidak memiliki apa-apa, kerana mereka semua itu dimiliki. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Tidak ada bagi mereka tu perkongsian. Maknanya mereka tu duduk antara langit dan bumi ni, duduk atas bumi, duduk bawah langit, antara bumi dengan langit ni, mereka sedikit pun tidak mempunyai perkongsian, yakni dengan Allah Ta'ala dalam mentadbir, dalam menentukan manfaat mudarat. Tak ada sikit abuk pun dia boleh syirk, berkongsi dengan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana semua ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan tidak ada bagi Allah Ta'ala daripada mereka itu, yakni apa yang kamu seru tu, min zahir, seorang pun yang menolong. Maknanya Allah Ta'ala dia tidak kongsi pentadbiran langit dan bumi ni dengan mana-mana makhluk dia. Dan dan dia bila mana tidak berkongsi, mana dia seorang mentadbir, dia mentadbir tanpa memerlukan pertolongan. Wa ma lahu minhum min zahir. Tidak ada bagi Allah Ta'ala dari kalangan mereka itu seorang pun daripada penolong. Mana Allah Ta'ala dia tadbir dengan kuasa mutlak dia, dengan kamalul ilmi, dengan kamalul qudrah, dengan ilmu yang sempurna dan kudrat yang sempurna. Jadi tidak ada pembantu bagi Allah Ta'ala. Lepas tu kalau orang kata ni malaikat ni, ni malaikat ni, kita kena faham, la ya'suna Allah ma amarahum. Allah ya arah mereka. Arah daripada Allah Ta'ala supaya mereka buat kerja. Bukan malaikat tu dia menjadi penolong. Penolong ni maknanya kalau kita tak ada, dia boleh ganti. Kalau kita tak cakap, dia boleh ambil alih.
Tu panggil penolong. Hak ni malaikat ni dia kerja dengan arahan Allah Taala. Maknanya kena faham molek konsep malaikat ni. Kita beriman dengan malaikat tu, tugas ni tugas tu, semua tu kerja dengan Allah Taala. Mereka sebagai hamba yang patuh. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azina lah. Tidak berguna syafaat di sisinya itu melainkan kepada orang yang Allah SWT izinkan kepadanya. Maknanya pada hari kiamat tak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat kepada orang lain melainkan orang yang Allah Ta'ala memberi izin. Jadi orang yang Allah Ta'ala benarkan, orang yang Allah Ta'ala akui syafaat mereka pada hari itu, mereka hanya dapat memberi syafaat bila Allah Ta'ala kata boleh luluh. Kalau dia tak luluh, tak dapat. Jadi orang-orang yang syirik kepada Allah SWT ni, mereka mencipta macam-macam akidah tentang syafaat. Antaranya mereka kata orang kita sembah ni malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat ni dia anak perempuan Allah. Jadi bila kita sembah malaikat, kita suruh malaikat ni, malaikat akan kecek di hadapan Allah Ta'ala untuk menyelamatkan kita. Itu konsep kepercayaan orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah pada waktu tu tentang malaikat. Malaikat tu mereka sembah, mereka puja supaya mereka dapat selamat di akhirat nanti. Sebab orang-orang kafir ni dia tahu dia jahat, dia tahu dia soleh. Nak buat Kaabah pun mereka tahu bahawa tak boleh buat daripada piti haram. Tak boleh piti riba, kau piti pelacuran, kau piti tipu orang judi, tak boleh nak buat. Jadi mereka tahu benda tu salah. Lepas tu mereka dah tahu salah, apa buat lagi? Kata tak apa, ada malaikat. Jadi ada malaikat, jadi nanti di akhirat nanti malaikat ni akan menyelamatkan kita. Jadi Allah Ta'ala memberitahu syafaat pertolongan di sisi Allah Ta'ala tidak diterima, tidak berguna melainkan kepada orang yang Allah Ta'ala izinkan. Keadaan yang berlaku pada hari kiamat ni itu sangat menakutkan. Lagu mana? Keadaan dia Allah Ta'ala cerita hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Allah Ta'ala cerita suasana hari akhirat yang menakutkan ni, yang dikatakan tidak berguna syafaat ni melainkan orang yang Allah Ta'ala izinkan. Itu Allah Ta'ala gambarkan bila Allah Ta'ala menitahkan tentang satu perkara ni, semua malaikat tunduk. Jadi bila Allah Ta'ala nak wahyukan satu benda di alam dunia ni, nak memberitahu kepada malaikat, jadi Allah Ta'ala titahkan kepada malaikat malail a'la, malaikat yang tertinggi. Jadi malaikat dengar tu dalam keadaan takut, ketakutan belaka. Sebab ini arahan daripada Allah Ta'ala. Jadi mereka semua tu tunduk, khusyuk, takut pada Allah SWT. Bila sesak Allah Ta'ala mewahyukan, mengarahkan perintah-perintah dia kepada malaikat, maka hilallah hatta idza fuzi'a an qulubihim, bila mana hilang daripada mereka itu ketakutan, qalu, barulah mereka tu kata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kamu? Gapo Tuhan kau ayat tadi? Masa tu baru berani kecek. Ni hak akhirat ni lagu mana? Bilakah waktu yang Allah Ta'ala izinkan? Jadi nak nanti waktu dia izin tu, semua tu dia belaka, tak berani kat, tak berani bercakap, semua dalam keadaan tunduk. Maknanya syafaat hak kamu faham ni adalah syafaat yang karut. Mana boleh dapat syafaat dalam keadaan syirik kepada Allah Ta'ala. Kalau kata syafaat hak benar ni, kena tunggu izin dia. Nak boleh kau mari, nak boleh kau sampai waktu tibanya keizinan daripada Allah Ta'ala, semua malaikat-malaikat tu ada dalam keadaan ketakutan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata di sini hatta iza fuzi'a an qulubihim, bila mana hilang
ketakutan daripada hati mereka, barulah mereka tu tanya Tuhan, maknanya malaikat hak bawah ni, malaikat asfal ni dah tanya kepada malaikat malail ala, Tuhan yang gapo tadi. Jadi sistem pentadbir Allah Taala ni dipanggil malail ala haziratul qudus ni dah arahan daripada Allah Taala atas turun pada malaikat tertinggi memberitahu pada malaikat hak rendah sekali di langit. Malaikat langit ni akan beritahu pula pada malaikat di bumi untuk menjalankan perintah Allah Taala. Jadi bila mari perintah Allah Taala tu semua dalam keadaan tunduk takut. Tu malaikat takut pada Allah SWT. Jadi mereka kata qaulul haq. Yani Allah Ta'ala firmankan benda yang hak, benda yang benar. Wa huwal aliyul kabir. Dan dialah Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Maka dengan sebab itulah mereka semua tu takut kepada Allah SWT. Maknanya konsep syafaat hak kamu kata wahai orang-orang Mekah jauh, tak mungkin wujud, tak mungkin berlaku. Sebab apa? Sebab bukan mudah untuk memberi syafaat kepada orang tua orang ni. Kerana apa? Kerana kena tunggu izin Allah Ta'ala. Tak boleh tunggu keizinan daripada Allah Ta'ala, semua berada dalam keadaan ketakutan. Kemudian lepas pada ni Allah SWT cerita kepada kita benda-benda musallamah, benda-benda yang diakui oleh manusia, yang mana Nabi diarah supaya berhujah. Maknanya orang yang salah terima kepercayaan syirik tadi dalam bab syafaat, Nabi telah diarah oleh Allah SWT supaya berdebat. Jadi berdebat ni atas bab rezeki, atas bab kesalahan yang dibuat, siapa yang akan tanggung. Begitu juga atas tajuk kiamat yang akan berlaku nanti sebagai hari keputusan. Jadi Allah SWT ajarkan kepada Nabi untuk berdialog ataupun berdebat dengan mereka tu atas benda yang mereka akui, supaya mereka kembali semula kepada tauhid, supaya mereka tidak diperdayakan oleh syaitan. Sebab syaitan kata tak apa, aku ada, aku akan jamin untuk kamu. Kalau kita baca dalam banyak surah, antaranya dalam surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim, surah Ibrahim, dalam surah Al-Anfal ni pun ada. Syaitan janji kepada manusia, tak apa, aku akan backup kamu. Jadi manusia yang syirik pada Allah SWT boleh diselamatkan selama mana mereka boleh bicara. Jadi Allah Ta'ala ajar pada Nabi untuk bicara, berdebat, berdialog dengan mereka atas benda-benda yang penting ni. Yang mana benda tu benda yang mereka akui. Kalau mereka akui betul-betul, maka mereka akan kembali tauhid kepada Allah Ta'ala dan mereka akan tinggalkan syirik. Jadi ayat 24 ni kita sambung pada minggu akan datang. Setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT, dan salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.